Kesan. Okey. Mungkin yang common sekarang ni, yang kematangan dalam politik. Soalan apa lagi? PN. Tapi jangan fitnah. Lawyer. Okey. Apa kesan tidak ada mandat rakyat kepada pentadbiran Perikatan Nasional ini? Sebelum kita bercakap tentang mandat rakyat, ada yang mengatakan bahawa dia telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Maka dengan itu, dia dikatakan sudah mendapat mandat rakyat. Kita kena faham satu perkara. Mandat rakyat bermaksud majoriti rakyat berkehendakkan mereka menjadi wakil mereka di dalam mentadbir negara tersebut. Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong tidak menjadikan secara automatik itu maksudnya mandat rakyat. Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong kerana baginda hanya melaksanakan tanggungjawab kerana pada waktu itu terdapat lakuna atau kekosongan di dalam menentukan pentadbir dan pentadbiran negara, di mana Perdana Menteri Malaysia dalam Kerajaan Pakatan Harapan telah meletak jawatan. Dalam kes ini, kita kena faham bahawa lakuna tersebut atau kekosongan tersebut perlu diisi. Maka Yang di-Pertuan Agong melaksanakan tanggungjawab baginda memilih Perdana Menteri yang baru. Parti-parti politik lain yang bertanding pada PRU ke-14 masing-masing telah mengemukakan janji atau manifesto mereka, termasuk Pakatan Harapan, termasuk Barisan Nasional. Sewaktu kerajaan diambil alih, mereka bukanlah kerajaan yang ditentukan atau yang dipilih oleh rakyat. Dan mereka tidak bertanding pada PRU yang ke-14 yang lepas. Mereka tidak mempunyai manifesto. Disebabkan mereka tidak mempunyai manifesto, mereka tidak terikat dengan mana-mana janji dan tidak terikat dengan apa-apa sahaja yang mereka katakan sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan harus mengetahui bahawa tanpa mandat, tanpa janji, tanpa manifesto, mereka tidak terikat kepada apa-apa kebertanggungjawapan, kepada apa-apa check and balance oleh rakyat dan juga oleh pihak pembangkang. Namun begitu, kita tidak pernah mengenali dan mengetahui apa itu Perikatan Nasional. Apa gagasan Perikatan Nasional? Kalau Parti Keadilan kita ada reformasi, kalau DAP dia ada negara yang demokratik, kalau Amanah dia ada rahmatan lil alamin. Perikatan Nasional ini ada apa? Dia tidak mempunyai satu visi, satu wawasan, satu gagasan yang mereka nak jual, kecuali gagasan untuk mengisi jawatan menteri dan jawatan-jawatan pengurusi GLC. PAS, UMNO, Bersatu, Gerakan, GPS, parti-parti di Sabah bergabung di bawah satu perikatan yang dikenali sebagai Perikatan Nasional, dan daripada sini kita dapat melihat bagaimana mereka mentadbir. Kerajaan Perikatan Nasional lebih berminat untuk kekal berkuasa daripada untuk menyelesaikan masalah rakyat. Harga barang yang meningkat naik, pekerjaan yang semakin kurang, pelabur-pelabur yang ramai lari, harga barang kawalan yang tidak mampu dikawal pada hari perayaan. Antara contoh kecil bagaimana kerajaan Perikatan Nasional ini tidak mampu untuk mentadbir dan menentukan hala tuju negara walaupun dalam perkara yang kecil sebegini. Daripada itu tuan-tuan, kita harus sedar dalam pilihan raya yang akan datang nanti, penentuan pentadbiran dan kerajaan yang baru itu ditentukan oleh kita. Dan sekiranya pentadbiran ini diteruskan dengan mandat rakyat, maka jangan pelik kalau sekiranya ia akan membawa kerosakan yang lebih teruk kepada negara. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya selalu kata, yang penting lawan, tetap lawan.